Siapa main tu? Farisha. Farisha jadi tu. Dah banyak. Baca doa semua. Bismillah. Okey, buka buku teks muka surat 1 semua. Buka buku teks muka surat 1. Nak kena ulang lagi. Berapa kali ulang lah apa ni. Okey semua. Tengok gambar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula Tengok gambar tu. Kamu tengok gambar ni kan, gambar ni berapa anggota wuduk tayamum. Tajuk tayamum lah. Gambar ni saja dah dia berapa. Angkat tangan semua. Anggota wuduk dia. Tunjuk tangan. Berapa? Damia berapa Damia? Anggota wuduk tayamum. Farisha kenapa? Farisha kenapa? Tak mampu. Alalam Farisha. Alalam Farisha. Apa Damia? 4. Kamu tengok anggota. Okey, kamu tengok gambar pertama tu. Gambar pertama tu anggota ke? Ni. Tengok. Yang tu dia ambil tanah tu kan. Dia tu bukan anggota. Ni anggota. Gambar muka dengan tapak tangan. Yang ni dia ambil tanah tu. Kalau macam tu kamu kirakan kalau ambil wuduk air paip tu kira anggota wuduk ke? Macam tu. Bukan. Jadinya tengok. Anggota tayamum ada 2 sahaja. Farisha, ada berapa Farisha? Farisha, anggota wuduk ada berapa Farisha? Anggota tayamum ada berapa? Farisha? 4. Ya Allah, Farisha. Farisha dengar sini Farisha. Farisha dengar sini Farisha. Tengok sini Farisha. Anggota wuduk, anggota tayamum ada 2. Gambar ni memanglah 4. Kan? Tapi gambar ni tu. Saya nak zoom tak boleh. Saya nak zoom. Kamu tengok buku kamu. Tengok gambar pertama ni. Yang tu dia ambil debu tanah tu. Kalau kamu kata yang ni anggota wuduk 2 ni, kalau kamu ambil Farisha, kamu ambil wuduk, kamu guna apa? Paip kan? Air paip kan? Farisha. Jadi kalau kamu kira macam tu, air paip tu jadi anggota wuduk lah macam tu. Farisha? Ni macam tu lah. Yang ni alat untuk tayamum. Tu gambar tu. Yang tu dia letak, Ustaz kata apa? Dia letakkan. Lepas tu kamu nak, kalau kamu tak guna tangan, kamu nak letak macam mana debu tanah tu, kamu kat anggota wuduk. Guna muka lenyek terus. Macam tu. Kena ambil tangan lah. Ambil tangan. Jadinya tak apa. Ingat, anggota tayamum ada 2 sahaja, iaitu muka dan tangan. Ni, tangan ni. 2 ni sahaja. Anggota tayamum. Farisha dengar tak Farisha? Tengok. Tadi jalan tu. Yang lain siapa lagi tak faham? Siapa lagi tak faham? Anggota wuduk ada berapa? Ifah faham ke Ifah? Amal Darwish, anggota wuduk ada berapa? Ada berapa Amal? Ada berapa? Amal. Ifah, anggota wuduk ada berapa Ifah? 4. Mariam apa Mariam? Mariam berapa? Anggota wuduk ada berapa?
Ni, Amar, Ifah, tengok sini Amar, Ifah. Amar dengan Ifah. Ustaz kata, gambar ni memang ada 4. Tapi awak tengok tu, yang tu ditepuk meja. Ditepuk meja tu sebab apa dua ni? Dia Amar dengan Ifah tengok ni. Dia tepuk meja tu sebab dia nak ambil debu tanah tu. Faham tak? Yang ni kalau contoh kejap. Nak conteng tak? Ni, kiranya ni Ifah dengan Amar. Siapa lagi tak faham? Siapa tak faham tengok depan. Kiranya dua ni bukan anggota wuduk. Lupakan dia. Dua ni. Faham? Yang betulnya ni, anggota wuduk ada 2 sahaja. Amar tutup sound balik Amar. Ni, anggota wuduk ada 2 ni je. Muka tengok ni Ifah. Amar, muka dan tapak Tangan. Dua tu sahaja. Jadinya yang dia tepuk ni dia ambil tanah ataupun debu tanah tu lah suci. Kan air tak ada kan. Tayamum ni guna apa? Debu tanah. Dia ambil debu tanah lah ni kan. Bukan anggota wuduk. Bukan anggota tayamum. Anggota tahu anggota tu apa? Anggota badan kita lah. Contoh anggota wuduk ada 6. Anggota wuduk ada yang rukun wuduk ada 6. Anggota wuduk ada muka, ada tangan, kaki semua kan, kepala. Anggota tu anggota badan kita lah. Anggota tayamum muka dengan tangan hingga ke siku. Pada macam mana tu? Oh, clear. Okey, seterusnya. Buka muka surat 2. Ingat semua. Anggota wuduk ada 2 sahaja. Sekali kita akan belajar dia punya rukun dia. Siapa lagi dah ni? Auni. Marisa dengan Iman faham ke? Marisa dengan Iman? Iman Safia. Anggota wuduk ada berapa? Iman Safia. Anggota tayamum ada berapa? Anggota tayamum. Iman Safia. Ya? Apa? Tak dengar. Iman Safia. Syamir, anggota wuduk ada berapa Syamir? Syamir. Tak menyut pun. Rafael, anggota wuduk ada berapa Rafael? Anggota tayamum. Saya cakap seorang ke? Apalah. Ni. Ingat, anggota tayamum ni. Tayamum anggota dia ada 2 sahaja, iaitu muka dan tapak tangan. Dan tangan. Tengok seterusnya muka surat 2. Okey, tengok ni pengertian tayamum. Bawah sekali. Ni pengertian tayamum bawah sekali. Kita tengok tayamum tu apa? Tayamum kamu dengar betul-betul. Farisha dengar betul. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Nampak? Jadinya dia punya anggota ada berapa anggota tayamum? 2 sahaja, iaitu apa? Menyapu debu tanah yang suci. Yang ni ke muka. Mana dia highlight, draw. Ni ke muka 1 anggota wuduk dan kedua tangan. Ni tangan. Jadinya ada 2 sahaja anggota tayamum. Tak boleh lebih, bukan 4. 4 gambar tu patutnya tak payah buat macam tu lah tadi. Gambar tu. Okey, seterusnya. Lafaz niat tayamum.
Macam mana nak niat tayamum? Dia macam kalau kita ambil wuduk, kita apa? Nawaitu wuduk lillahi ta'ala je kan. Tapi dah tak ada air sekarang ni, macam mana nak macam mana nak niat tayamum? Macam ni. Nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum. Nawaitu tayammuma ni sahaja aku bertayamum untuk listibahati, untuk mengharuskan, untuk membolehkan solat kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Ingat tayamum ni dia ganti daripada wudu atas sebab-sebab tertentu. Contoh sebab tak ada air, sakit, tangan berbalut ke apa, dikenakan tayamum ke atas dia. Ingat, tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Hari tu yang ujian tu ramai yang soalan tayamum tak boleh jawab. Tengok, rukun. Ingat, rukun tayamum. Rukun tayamum ni sikit je. Ada 4. Rukun tayamum ada 4. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6 kan? Rukun wudu ada 6. Rukun ni maksud dia apa? Benda yang wajib kita kena buat. Contoh rukun wudu. Niat wajib kena buat. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Lepas tu, basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan hingga ke siku. Lepas basuh tangan hingga ke siku, basuh kepala. Kan? Lepas basuh kepala, basuh kaki hingga ke buku lali. Yang terakhir, yang keenam apa? Tertib. Kamu tanya Ustaz, kenapa Ustaz? Tak basuh telinga pun Ustaz kamu tanya. Telinga tu sunat. Kan? Sunat. Apa lagi sunat? Kumur sunat. Basuh tangan sunat. Buang masuk air ke hidung sunat. Basuh telinga sunat. Yang tu sunat. Bila mana kata rukun ni, benda yang kamu wajib buat. Faham tak? Kalau kamu tak buat, maka tak sah kamu punya wudu. Macam solat lah. Rukun solat ada 13. Kalau kamu solat, kamu tak baca Al-Fatihah, sah tak solat kamu? Tak sah. Macam tu juga rukun. Kalau kamu solat, contoh kamu solat, kamu tak baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira tu. Tapi kamu baca Al-Fatihah, sah tak solat kamu? Sah. Sebab apa? Doa iftitah tu kan doa jadi sunat, jadi sunat je kan. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apalah. Macam tu je lah. Tapi Ustaz kata sebelum ni lah, kita solat wajib, tak semestinya kita solat tu sempurna. Jadi kita kena top up ataupun kita kena tambah dengan amalan-amalan sunat. Macam tu juga dengan wudu. Kalau kamu nak buat rukun sahaja, 6 rukun tu sahaja boleh. Tapi pastikan apa? Pastikan ada sebab lah. Contoh macam betul-betul air tak ada air tu memang cukup untuk buat rukun saja kan. Boleh lah. Ni kalau bukan payah pun kan nak basuh telinga ke, nak basuh tangan kumur ke, sekejap je. Dah alang-alang kita buat, melainkan betul-betul tak ada air, tak payah buat lah. Ingat itu kita rukun. Ingat rukun wudu ada 6. Yang ni rukun tayamum pula. Siapa? Ya Allah. Janganlah main-main sangat. Kholis. Okey, rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4 sahaja. Rukun, ingat rukun kalau tak buat daripada salah satu rukun ni, maka tak batal, maka tak sah kamu punya ataupun tak boleh lah kamu punya tayamum. Yang pertama apa? Niat ketika memulakan tayamum. Yang ni ni gambar muka surat 3 tu, dia ada debu tanah kat tapak tangan dia tu. Dia ambil lah tu. Dia ambil. Lepas tu sambil ambil tu dia niat. Nawaitu tayammuma listibahati solati lillahi ta'ala. Okey. Lepas dia niat tu, dia apa? Menyapu debu tanah itu ke muka, seluruh muka. Macam kita ambil wudu kan. Seluruh muka dari awal pangkal dahi tu sampai ke bawah. Tu dikira menyapu debu ke muka. Ingat jadinya menyapu debu ke muka. Ke ni baru berkata anggota wudu. Muka ni baru anggota wudu. Lepas tu
dia menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Tu nampak macam gambar tu. Dia ambil debu tanah tu, dia sapu hingga ke tangan sampai ke dari tangan hingga ke siku. Yang terakhir, tertib. Jadi anggota wuduk tayamum ada 2 sahaja. 4 ni rukun, termasuk rukun. Kena ada niat, kena dengan terakhir sekali tertib. Tertib tu macam Ustaz kata tadi lah, susunan. Susunan ni macam ni. Kamu tak boleh niat nombor 3. Kamu awal-awal kamu menyapu debu ke muka terus. Kamu kena niat dulu. Tak boleh kamu nombor 1 ni ke 2, 2 ke 3 tak boleh. Kena ikut 1 niat, 2 menyapu debu ke muka, 3 menyapu debu pada kedua tangan hingga ke siku. Macam tu lah. Tu yang dinamakan tertib ataupun kita katakan susunan. Hafiz ada ke tu? Hafiz? Malam. Ya. Nak pergi tandas. Siapa tu? Apa asyik pergi tandas tu? Ustaz perasan siapa tu asyik keluar pergi tandas tu? Ha? Okey, seterusnya. Kaifiat. Kaifiat ni Ustaz kata apa? Cara-cara. Rasa Ustaz bisa pernah tunjuk dah itu kan kat kamu macam mana? Tengok sekali lagi lah. Ramai sangat yang tak boleh jawab itu. Kaifiat ataupun cara-cara untuk tayamum. Melekapkan kedua-dua belah tangan ke atas debu tanah yang suci. Nampak ni, dia lekatkan. Dia ambil, dia letak tangan dia atas debu tanah. Nampak putih-putih tu, debu tanah tu. Lepas tu, dia sapukan ke muka. Ni kaifiat dia, cara-cara dia. Lepas tu, lepas dia sapu ke muka tu, dia lekatkan sekali lagi. Dia lekatkan sekali lagi. Dia letak, lepas tu dia sapu, menyapu tangan, debu, tangan sebelah kanan terlebih dahulu hingga ke siku diikuti dengan tangan sebelah kiri. Macam tu je. Okey, seterusnya. Yang tu kaifiat tak apa. Tengok. Syarat-syarat tayamum. Ni itu ada soalan juga ni. Syarat-syarat tapi ramai yang boleh jawab. Yang ni Ustaz, okey ni. Ni ramai yang boleh jawab. Tapi walaupun bahasa kamu guna tulisan bahasa Melayu kan. Lepas ni kamu tengok macam mana nak eja dalam bahasa Jawi pula. Yang mana eja dengan bahasa Melayu tu Ustaz bagi markah je semua. Bagus, janji buat je. Jangan tinggal. Ada yang kawan kamu tu, dia jawab, tahu jawab apa? Soalan 1, 2, 3, 4, 5 tu jawab alif. Nombor 2 tulis ba. Nombor 3 tulis ta. Nombor 4 tulis ji. Tulis macam tu je. Okey, tengok. Syarat-syarat tayamum. Syarat ni Ustaz kata apa? Syarat ni, dia macam apa? Tadi macam Ustaz kata tadi. Ustaz kata apa? Syarat ni, dia bukan berada dalam diri ibadat itu sendiri. Dia berada di luar. Contoh macam Ustaz kata. Kamu nak beli makanan. Contoh kamu nak beli makanan. Tapi kamu nak makanan tu. Kamu nak roti. Kamu nak roti tu. Tapi syarat kamu nak makan roti tu, kamu kena ada apa? Kena ada duit lah kan. Duit tu tak penting pun. Tapi syarat kamu nak roti tu bukan kamu nak duit kan. Jadinya kalau kamu nak roti tu, kamu kena ada duit untuk bayar. Macam tu juga dengan syarat. Syarat untuk tayamum ni apa? Syarat dia, ingat, kalau kamu nak tayamum tu, apa yang kena tak ada, apa yang ada dalam tayamum tu sendiri. Tengok yang pertama apa? Dia mestilah ketiadaan, yang ni ramai boleh jawab ni, ketiadaan air macam biasa. Lepas tu keuzuran dan kerana sakit yang tidak boleh menggunakan air. Ni jawab bahasa Melayu pun tak apa ni. Air yang ada hanya cukup untuk keperluan yang lebih penting. Dilakukan setelah masuk waktu solat menggunakan debu tanah yang suci. Tak boleh debu tanah tu ada cara nak pergi ambil tau. Kalau kamu tahu sistem ayak, macam kita ayak tepung tu, kalau kamu pergi ambil tanah tu, kamu ayak, ambil yang bawah tu, yang tu yang suci lah tu, janganlah kamu pergi ambil yang ada betul-betul depan mata kamu ada tai kan, kamu pergi cedok, kamu pergi ayak, tak payah ambil tempat yang lain sikit. Tanah banyak. Okey, seterusnya.
sunat tayamum. Ni sunat je Membaca bismillah, menghadap kiblat, menipiskan debu, mendahulukan anggota kanan yang kanan. Dan tu je. Perkara yang membatalkan tayamum. Kalau kamu ingat perkara yang membatalkan wuduk, macam tu juga. Cuma ada ditambah sikit. Sebab apa? Luput waktu solat. Dan ada air sebelum solat. Dua ni yang lain sama je. Murtad. Bila kamu keluar dari Islam, maka terbatalkan punya tayamum. Sembuh daripada sakit. Contoh kamu ambil kamu dah tayamum dah. Satu dia kamu punya luka dah tak keluar darah, dah tak sakit dah kan, dah lega. Dah sembuh. Jadinya kamu kena ambil wuduk macam biasa. Masa melakukan perkara yang membatalkan solat, membatalkan wuduk, luput waktu solat, ada air sebelum solat, itu je. Seterusnya muka surat 6, hikmah tayamum. Hikmah ni saya kata banyak kali dah. Hikmah ni kita boleh katakan kenapa kita perlu tayamum dan apa kelebihan kita tayamum. Macam tu je. Kemudahan kepada orang yang uzur. Menunjukkan apa? Agama itu tak susah. Walaupun kita sakit macam mana pun kena juga. Dia tak kalau tak boleh kena air, dia ada cara lain untuk tak boleh kena air untuk wuduk kan. Macam itulah. Lepas tu membuktikan agama Islam itu mudah dan mampu dilaksanakan. Lepas tu yang terakhir, pentingnya ibadat solat. Yang tu sahaja. Yang ni rasa tak ada masalah itu. Yang ni banyak yang berjawab itu. Azan dan iqamah. Bagus, yang ni bagus. Yang ni tak apa. Yang ni semua boleh jawab itu. Cantik itu. Seterusnya. Apa lagi yang ni. Muka surat 16. 16. Buka muka surat 16 semua. Muka surat 16. Ahmad Darwish. Main chat apa tu? Buka surat 16. Tadi kita dah belajar rukun tayamum. Ingat rukun tayamum ada 4. Niat, menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah kedua-dua belah tangan hingga ke siku, dan akhir sekali tertib. Yang ni rukun solat pula. Yang ni ramai boleh jawab, cuma ramai yang tak ingat semua, saya tahu. Tapi tengok pelan-pelan je. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri betul. Yang kedua berdiri betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Ingat, rukun solat ni tak kisahlah rukun solat sunat ke wajib ke, bila dia minta kan, contoh dia tanya soalan kan, berikan rukun solat sunat, berikan contohkan, berikan rukun solat sunat tahajud, contoh soalan macam tu, solat sunat lah. Berikan 2 contoh solat, berikan rukun solat sunat duha. Tak kisahlah solat apa-apa pun, duha ke, tahajud ke, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, jumaat ke, semua rukun solat dia sama walaupun solat sunat. Dia punya rukun semua sama, ada 13, takkan lebih, takkan kurang, yang tu je. Ni kita tengok rukun solat. Rukun solat pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga takbiratul ihram, Allahu Akbar itulah, membaca surah Al-Fatihah, rukuk serta tumakninah. Tumakninah ni hari tu yang jawab hari tu ramai terlupa tumakninah ni. Tumakninah ni saya kata apa? Rukuk serta tumakninah. Tumakninah ni saya kata berhenti sekejap. Kan? Kena ada berhenti sekejap. Lepas tu i'tidal serta tumakninah. Kena ada i'tidal serta tumakninah juga. Lepas tu kena ada sujud serta tumakninah. Tumakninah ni penting Kalau kamu sujud terus bangun tu, maka tak boleh. Itu sebab apa? Syarat termasuk dalam rukun solat. Lepas tu duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Sebab tu kalau kamu perasan, yang benar ada perbuatan yang ada tumakninah ni semua ada bacaan dalam dia punya tempat dia. Contoh, rukuk ada bacaan rukuk, i'tidal ada bacaan i'tidal, sujud ada bacaan sujud, duduk antara 2 sujud ada bacaan dia. Lepas tu duduk tahiyat akhir
Membaca tahiyat akhir. Buat duduk tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Selawat ke atas Nabi, salam dan tertib yang terakhir. Okey. Tengok seterusnya. Syarat wajib solat ataupun kenapa kita diwajibkan solat. Soalan macam tu lah. Syarat kenapa kita diwajibkan solat. Orang tanya kenapa kita ni diwajibkan solat? Jawapannya kita ni sebab beragama Islam. Hari tu ada juga soalan macam ni tapi ramai juga yang sangkut ni. Agama Islam. Sebab apa? Lagi satu berakal. Sebab kita berakal, baligh dan tiada haid dan nifas. Ada 4 ni je. Syarat wajib solat. Tak kisahlah solat sunat ke wajib ke. Solat ni dia umum. Wajib, sunat, solat sunat, solat ada fitrah ke. Nak solat je, tak kisah solat wajib ke sunat ke. Kena ada syarat ini semua. Ada 4 syarat ni. Syarat, tak apalah syarat sah pula. Ingat ni sunat ab'ad, sunat hai'ah. Tapi hari tu ramai orang berjawab bagus. Sunat hai'ah ni. Ingat sunat ab'ad kena sujud sahwi. Selepas terlupa. Sunat hai'ah tak kena sujud sahwi. Tapi sunat ab'ad ada sikit je. Duduk tahiyat awal. Yang kena sujud sahwi. Bila kamu tak buat. Lepas tu membaca tahiyat awal. Membaca selawat kat atas Nabi dalam tahiyat awal. Membaca selawat kat atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Membaca doa qunut. Berdiri membaca doa-doa qunut. Kalau kamu tak buat daripada salah satu ni, kamu dikenakan ataupun sunat ke atas kamu tu untuk sujud sahwi. Okey, habis. Saya ni. Okey semua, buka buku. Sekejap. Kamu buka balik buku ni ada tak? Ustaz malas Aktiviti. Ni Aktiviti. buku Seri Inovatif tu. Buku UPKK tu. Ada tak? Yang mana satu? Ni. Oh, okey nampak nak. Ni. Ni Tak ada ada. tak? Mana ada Tak ada. Malin? Mana Tak ada? Mana ada dapat? Tak dapat lah. Oh ya. Tak ada memang tak kasih pun. Oh tak ada Tak ada. Tak ada. Tak ada. Sekejap. Ada. Tak ada lah. Buku latihan saya pun tak ada dalam tu. Fiqh solat. Tengok. Buka buku ni. Buku ni dah buat ke semua? Ni. Buku fiqh solat. Buku apa? Buku fiqh solat. Siapa Ha. muka surat? Kamu buat sama ni, buku ni. Buku ni. Kamu buat sampai muka surat berapa dah? Tengok. Kau tak payah kerja sekolah ha? Tak payahlah. Sampai muka surat 19 saya buat. 19. Sampai. Yang mana tak siap lagi habiskan sampai muka surat 19. Ustaz tahu ramai tak siap lagi. Betul tak? Ustaz yang Habiskan. suruh buat. Habiskan sebab ni sunat hai'ah dan ab'ad ni. Kiranya dari muka surat 12 sampai 19. Buat sikit-sikit tak apa. Buat muka surat 19 dulu. Muka surat 19. Muka surat 18 dan 19. Sekejap muka surat 18 dan 19. Imam Muhammad ada. Kejap Ustaz ambil kehadiran. Macam kurang je. Damia, Akilah, Razan, Maryam, Afiqri, Ahmad Dawish, Awin Sapwa, Ahmad Dawish, Farisha, Hafiz Haris, Khalis. Khalis ada ke Khalis? Siap. Khalis? Tak ada. Alah, Marisa tak datang. Marisa tak ada kan? Okey, baca doa habis belajar. Bismillah. Baca doa habis belajar.
Baca doa dulu, baca doa dulu. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kama alaqtani qawlu ilayya la tanzil Ni, semua tengok sini. Semua tengok depan. Buku ni muka surat 18 dan 19 latihan. Mereka solat. Alright. Mereka solat. Dah saya dah buat. Farisha, tengok sini tak? Farisha, Tak nampak nombor bukan. muka surat 18 dan 19. Imam Muhammad dengar tak? Dah. Oh, ni Wais, Afi. Okey, Asad. Tak payah buat lagi, tak apa. Buat esok. Tidur awal. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.